Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua murid kelas 6 Sakura dan juga 6 Lavender yang telah memasuki kelas Google Meet kita yang ketiga pada minggu ini. Cikgu mendoakan awak semua berada dalam keadaan sihat bersama adik keluarga awak. Okey, so hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita tentang tajuk iaitu topik yang lebih susah sikit lah, iaitu di mana kita akan belajar tentang isi padu dan juga luas permukaan. Okey, pada minggu lepas kita belajar tentang perimeter. Okey, perimeter dan juga luas. Perimeter ialah hasil tambah semua sisi luaran. Manakala untuk luas ialah panjang darab lebar. Dan awak pun telah diberikan permainan kan. Ada yang try, ada yang try banyak kali. Dapat markah banyak jugalah tu. So tahniah kepada murid yang berusaha. Cikgu bangga kepada awak kerana usaha awak tu menunjukkan bahawa awak ni seorang murid yang cuba untuk belajar suatu benda yang baru walaupun tak ada bimbingan cikgu kat depan-depan. Okey. So hari ni kita akan teruskan dengan topik isi padu. Okey, isi padu dan juga luas permukaan. Tajuk ni agak susah sikit tapi kita akan buat sama-sama. Soalan pun cikgu dah mempermudahkan dah. Okey, akan mempermudahkan. So kita akan cuba buat mana yang kita boleh buat lah. Okey, sebelum kita nak pergi kepada pembelajaran, kita akan buat game dulu macam biasalah. Awak akan diberikan satu link. Okey, cikgu akan bagi satu link. Okey, link ini ialah permainan area, blocks, array, area and perimeter. So dekat depan ni awak dapat lihat dia ada dua simbol lah, iaitu di mana komputer dengan friend. So nanti awak kalau nak main kena guna komputer lah. Maksudnya bukan cikgu guna komputer, maksudnya awak kena berlawan dengan komputer. Sebab awak tak boleh main dengan kawan kan. Sebab benda ni kalau nak main dengan kawan kena main dengan serentak dengan kawan kita tu. So disebabkan benda ni kawan tak ada kat sebelah, jadi macam mana kawan nak main kan. Jadi kita kena main dengan komputer lah. So awak tekan komputer ni sebagi dia ada macam, dia boleh tekan ni, nampak ni. Ada bila kita tekan komputer, dia akan keluar garis warna biru ni. Cikgu. So nanti, ya. Nak tanya apa? Tak nampak Boleh skrin. tanya. Tak nampak skrin, okey. Boleh bagi tahu cikgu kalau tak nampak skrin ke apa ke. Okey, cikgu rasa mungkin awak tak tekan cikgu punya ni kot. Awak kena, okey, murid yang lain nampak tak skrin cikgu? Nampak. Murid lain nampak. So maknanya mungkin Ruknesh awak kena tekan gambar cikgu. Okey, tekan gambar cikgu, awak pinkan. Dia ada kat situ ada pin. Okey, dia ada gambar pin tu. So pin cikgu punya account tu. Nanti dia akan keluar apa benda yang cikgu tunjukkan. Sebab bila awak tak pin, nanti dia lari. Dia akan, orang lain yang bercakap nanti keluar gambar orang lain. Kalau cikgu cakap, keluar gambar cikgu je. So bila awak pin, dia akan keluar apa yang cikgu tunjukkan. Okey, kawan-kawan lain dah nampak dah? Ruknesh dah nampak dah? Okay, good. So kita teruskan. So nanti awak tekan komputer. Jangan tekan friend, sebab kalau friend nanti kena ada seorang kawan kat sebelah nak kena main. So awak tekan komputer. So awak tekan go. Lepas tu awak tekan go. Okay, so nanti dia akan keluar macam ni. Okay. Dia akan keluar seperti ini. Iaitu di mana ada petak-petak ni. Okay, petak-petak. Yang di bahagian atas ni ada gambar smiley berwarna biru. Itu adalah skor awak lah. Berapa skor yang awak dapat. Kemudian untuk yang berwarna merah ni, yang macam bentuk macam komputer ni, itu adalah lawan awak, iaitu komputer tu sendiri. So macam mana awak nak main? Kita akan cipta, okay? Kita akan cipta area tu maksudnya luas lah. Cipta luas 8 unit, manakala perimeter ialah 12 unit. So maknanya 8 unit ni ada banyak cara tau. Sama ada kita buat 8 darab 1 ataupun 4 darab 2. Kita kena ingat luas ialah panjang darab lebar. So 8 hanya ada 2 saja, iaitu 4 darab 2 dengan 8 darab 1. So kita try dulu 8 darab 1 dulu. So macam nak buat, kita tekan benda ni 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. So kita tengok kat sini kan, dah tally. Tally tu maksudnya dia sama untuk area. 8 untuk area yang kita buat pun dapat 8. Tapi masalahnya perimeter ni jadi 12. Okey? Perimeter kita dah terlebih 18. So dia nak 12. Bermaksud tak boleh ambil 8 darab 1. So sebenarnya kita hanya boleh buat 4 darab 2. So kita padam balik. Nak padam kita double klik balik benda yang kita dah pilih tu. Satu patah balik lah ni. So jadi macam ni. So kita nak buat 4 darab 2 lah. Okey. So dia akan jadi. Okey, ada yang baru masuk ni. Okey, sekejap. Okey, patah balik. Okey, so dekat sini kita boleh nampak 4 panjang, 2 lebar. So 4 panjang, 2 lebar bermaksud 4 darab 2. So 4 darab 2, jawapan dia 8. So betul lah 8. Okey, perimeter pula ialah 2 tambah 4 tambah 2. So jawapan dia 12. Dah cantik kan? 8, 8, 12, 12. So bila dah betul, dia akan tulis ready kat bawah ni. So ready ni bermaksud kita dah betul lah jawapan kita tu. Okay, betul. So maknanya kita akan tekan ready. So ni komputer akan jawab. Ni komputer senyum kan. Ni komputer jawab. Dia jawab macam tu. So tak apa, biar je komputer tu jawab. Okay, sekarang ni turn kita pula. So turn komputer dapat 20 markah. Kenapa dia dapat 20 markah? Mungkin dia buat lagi canggih kot. Cikgu tak tahu macam mana dia kira. Tapi dia buat lagi canggih tu mungkin lagi banyak markah dia dapat. Okay, so sekarang ni kita nak buat yang seterusnya ialah luas. Luas 12, perimeter 16. So kita cuba buat yang baru. So maknanya kalau area 12 bermaksud kita ada 6 darab 2 ataupun 3 darab 4. Betul tak? So maknanya ada 2 juga. So kita try dulu 6 darab 2 dulu. Okay, so ini dia akan keluar warna baru, warna yang sama. So cikgu tak nak kat sini. Jauh sikit lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kita nak buat 12 kan? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 darab 2. So dapat 6 darab 2, 12. Perimeter ialah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2. So dekat situ jadi 16. Dia akan jadi, nak pastikan sama ada apa yang kita buat tu betul atau salah, dia akan keluar ready ni. So dia keluar ready ni bermaksud kita punya jawapan ni betul. Kita tekan ready. So mana jawapan kita betul, dapat 12 markah. Okay, sekarang komputer pula buat. Oh, komputer buat macam tu. Komputer buat laju dia komputer laju lah. So maknanya dia dah dapat 20 markah. So terror dia dapat 40 markah dah. Kita 20 markah. Tak ada masalah pun awak kalah dengan komputer sebab komputer kan terror. Yang penting awak cuba dapat 12 skor ni. Ada 12 jawab soalan kat sini kan. So awak akan jawab semua 12 soalan ni. So cikgu akan jawab lagi 2. Lepas ni kita skip lah. Kita nak pergi pada soalan sebenar. Ni nanti awak boleh main kat rumah. Pasti awak dapat sampai 12. Okay? Sampai 12. Tak kisahlah kalau awak boleh kalahkan komputer, hebat lah awak. Tapi sebenarnya seronok main dengan kawan-kawan. Sebab komputer of course lah dia menang, dia terror kan. Kalau main dengan kawan-kawan tu kita dapat lah tengok siapa lagi hebat, siapa lagi cepat. Okay, sekarang kita nak buat 16. Okay, luas ialah 16. So luas ialah 16 bermaksud, macam nak buat 16 ni? 4 darab 4 kan? 4 darab 4 dapat 16. Betul tak? So maknanya 4, kita try lah buat 4 darab 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So jadi macam ni. Okay. So 4 darab 4, 16. Okay, perimeter ialah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. So dapatlah 16. So dah cantik dah, ready. So maknanya betul lah kita buat tu. So next, go. So kita dapat betul. Okay, so sekarang komputer pula buat. Oh, laju komputer buat, dapat 18 markah. Okay. Kemudian sekarang kita nak buat 12 dan juga perimeter 26. So kita try buat 12 ada 2 saja, iaitu 12 darab 1 dengan 6 darab 2. Okay. So kita try buat 6 darab 2 dulu.
Okey, kita buatlah, pilihlah kat mana-mana pun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Okey, untuk luas dah cantik dah, dapat 12 sama. Sebab 6 darat 2 memang 12. Tapi untuk perimeter pula tak betul. Sebab perimeter kita buat hanya dapat 16. Soalan nak 26. Jadi tak boleh pakai macam ni. So awak kena ubahlah. Sebenarnya tak boleh ambil 6 darab 2. Siapa tahu kita nak guna apa? 6 darat 2 tak boleh. So kita nak guna apa? Apa darat apa? Supaya jadi luas 12. Siapa nak try? Nak bagi tahu cikgu. 6 darat 2 tak boleh. Sepatutnya 6 darat 2 dapat 12. Dapat luas kan. Tapi masalahnya perimeter tak jadi 26. Dia jadi berapa tadi? Yang kita kira tu. So kita nak try apa? Semua senyap je ni. Okey, tak apa. Kita try buat 12 darat 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 12 panjang, 1 lebar, 12 lagi panjang naik atas, kemudian 1 lebar. So dapatlah 12 tambah 1 tambah 12 tambah 1. So maknanya dekat sini dah jadi 26. So luas pun memang dah jadi 26. Iaitu 12 darab 1. So maknanya kita tak boleh ambil 6 darat 2. Sebab 6 darat 2 jadi 12 memang betul. Tapi perimeter tak jadi 26. So maknanya kita tak boleh ambil 6 darat 2. So kita ambil 12 darab 1. Panjang dia 12, lebar dia 1. So 12 darab 1, 12. So perimeter memang akan jadi 26. So dah cantik. Jadilah. So komputer jawab dan seterusnya. Okey. Biar awak jawablah semua soalan ni sampailah awak dapat skor yang ke-12. Kemudian awak screenshot. Okey, macam biasalah awak screenshot apa yang awak dah buat tu. Awak serahkan pada cikgu. Ini adalah salah satu bukti yang awak buat aktiviti dalam bentuk permainan. Okey. Try buat. Okey, setakat mana maksudnya awak try buat lah sampai dapat 12 soalan yang ke. Okey, so dekat situ ada soalan tak nak tanya? Ada nak tanya tak? Sebelum cikgu pergi pada soalan. Tak ada Semua okey Tak ada. Semangat ni. Semua macam pisang je. Semangat. Macam mengantuk je ni Senyap je cikgu tanya tadi 12 darab berapa, semua senyap je. Cikgu pun sedang sarapan, tapi cikgu sarapan buah. Okey. So hari ni kelas kita sambung balik dengan pelajaran menggunakan yang PDF tu. Okey, so hari ni kita akan tengok macam mana nak jawab soalan 1. Okey. Okey, kita tengok soalan 1, soalan sama-sama Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah kuboid. Kuboid itu ialah salah satu bentuk 3 dimensi di mana dia mempunyai panjang, lebar dan juga tinggi yang tidak sama. Okey, ukurannya tidak sama panjang. Sebab tu kita panggil sebagai kuboid. Berbanding dengan kubus, kubus mempunyai sisi yang sama panjang. Sebagai contoh, kalau sisi 3, semua 3. Okey, kalau kuboid dia mesti salah satu mesti tak sama panjang. Okey, contohnya macam dalam gambar soalan 1. Okey, gambar dalam soalan 1 ni kita dapat tengok panjang bagi bentuk kuboid ini ialah berapa cm? Siapa nak jawab? 9. Lebar? 3. 3. Tinggi? 4. Jadi dekat sini kita dapat tengok berbeza nilai ketiga-tiganya. Jadi kita akan cuba jawab soalan nombor 1. Okey. Hitung isi padu dalam sentimeter padu bagi kuboid itu. So cikgu akan memperkenalkan kepada awak formula isi padu dan cikgu rasa awak pun dah tahu. Mungkin awak lupa masa sekolah, masa awak darjah 5. Okey, isi padu kita gunakan ringkasan untuk isi padu ialah V. V tu maksudnya volume dalam bahasa Inggeris. So V sama dengan ataupun isi padu sama dengan panjang
Okey, yang ni salin darab lebar darab tinggi. Okey, macam tu. So isi padu ialah panjang darab lebar darab tinggi. Seseorang, cikgu, apakah jawapan bagi panjang darab lebar darab tinggi? Okey, kita tengok. Kita dengan kelas Sakura dululah Okey, yang cikgu nak dengar daripada Firas. Cikgu nak tanya Firas dulu. Firas, buka mic. Apakah panjang Firas? Firas, panjang berapa Firas? Nombor berapa? Panjang kuboid ni? Tak ada. Okey, kita tanya murid lain. Hafi? Hafi, panjang berapa Hafi? Ada tak Hafi ni? Hafiz Arif? Okey, tak ada juga. Okey, Haris. Haris, bagi tahu cikgu, panjang dia berapa? Haris Hazwan, panjang berapa? 4 Kalau tengok cm. dalam berapa? 4 cm. 4 tu tinggi. Panjang ni, 8 nampak cm. panjang. 8? Ada 8 ke kat sini? 9. 9. So panjang ialah 9. Okey, so kita tulis 9 Okey, darab. Kemudian lebar berapa Haris? Haris ke Hazwan? Haris cikgu panggil tadi. Okey. Lebar dia berapa? Lebar 4 cm. 4 tu tinggi. Dia naik ke atas kan? Naik ke atas tu dia tinggi lah. Ada satu lagi 3 kat bawah. cm. 3 cm. Okey. So lebar dia ialah 3. Kemudian tinggi? 4 cm. Okey, 4 cm. Okey, boleh tulis macam ni, 9 darab 3 darab 4, ataupun kalau nak lagi cantik, tulis 9 cm darab 3 cm darab 4 cm. Okey, lagi cantik tulis macam tu lah. Okey. So ini cara penulisan dia. Isi padu ialah panjang darab lebar darab tinggi. 9 tu untuk panjang sebab dia nampak panjang kan, kita panggillah panjang. 3 lebar sebab dia dekat bawah. 4 cikgu panggil tinggi sebab dia naik ke atas. Tinggi mesti naik ke atas. Okey, so kita kena nampak konsep tu. Okey, 9 darab 3 darab 4. So maknanya sekarang ni kita akan selesaikan 9 darab 3 dulu. So 9 darab 3 dalam sifir 3. So 9 darab 3 berapa cikgu nak pilih orang? Cikgu nak tanya Kasih. 9 darab 3 berapa Kasih? Kasih, 9 darab 3 berapa? Ada tak anak murid cikgu ni? Macam senyap je ni. 27. 9 darab 27. 27 So maknanya kita akan ambil 27 ni. So tulis dulu 27. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Mana kita terus congak je 29 darab 3, 27. So 27 ni dapat jawapan, baru kita darab dengan 4 pula. So untuk nak darab dengan 4, kita mesti kena buat bentuk lazim lah. Okay, so kita buatlah bentuk lazim kat tepi ni. Okay, 27 darab 4. Okay, cuba buat sekarang. Semua buat 27 darab 4. Cuba try buat dulu. Cikgu tak nak buat. Semua orang try buat dulu. Buat masing-masing. 7 darab 4 berapa? 28, 8 kat bawah, 2 naik atas. Selesaikan. Cikgu harap awak tak tidur dengan cikgu harap awak ada dengan cikgu tau. Cikgu risau juga ni. Senyap je ni. Ada ke tak ada ni? Kalau tak dengar, tak jelas, bagi tahu. Okey? Jangan senyap je. Okey, dah jawab dah. 27 darab 4. So berapa jawapan dia? Siapa nak jawab? Buka mic. 108. Okey, so kat sini dapat 8. 7 darab 4 kan 28. Okey, so 2 darab 4 10. 2 darab 4 8 tambah 2 10. So dapat 108. So tulislah 108.
108 unit, jangan lupa, sentimeter padu 3. Okey, sentimeter padu. So inilah jawapan bagi soalan 1. Okey, so setakat tu boleh faham Untuk soalan 1 sangat mudah. Okey, sangat mudah. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan 1 Roman 2. Okey, soalan 1 Roman 2 semua tengok dalam kertas masing-masing atau dekat skrin. Okey, sekiranya panjang bagi setiap sisi itu. Maksudnya setiap sisi itu ditambah 3 cm lagi. Maksudnya setiap sisi yang tadinya 9, 3 dan juga 4 ditambah 3 cm. Kira isi padu dalam sentimeter padu baharu bagi kubot itu. Maksudnya kat sini bentuk dia dah jadi lebih besar ke lebih kecil? Besar. Kelas? Bentuk dia jadi semakin besar ke atau semakin kecil? Besar. Ya, semakin besar. Ya, besar. Sebab sisinya telah ditambah berapa cm? Berapa cm ditambah lagi? 3. 3 cm. Bermaksud tadi panjang 9. Bila 9, okey, bila 9 tambah 3 jadi berapa? 12. Yes, betul. So maknanya kita kena buat soalan yang kedua, formula dia ialah masih sama, panjang, darab lebar, darab tinggi. Ini soalan yang kedua kelas. Soalan yang kedua, Roman 2. So maknanya formula masih sama, iaitu kubot lagi, isi padu lagi. So kubot isi padunya ialah panjang, darab lebar, darab tinggi. So sekarang ni kita congak sajalah. Kita dah tahu dah 12 untuk panjang. Mana datangnya 12 tu? Datang daripada 9 ni. 9 tambah 3. 9 tambah 3 ialah 12. So maknanya sekarang panjang kubot baru tu ialah 12. Okey, lebar. Siapa tahu lebar dia sekarang dah jadi berapa? 6. Betul. Datang daripada 3 tambah 3. Nampak kat sini ni 3 kan? So bila 3 cm tambah dengan 3 cm, so jadi 6 cm. So kita tulis 6. Macam tu. Okay. So tinggi dia kelas? Sekarang tinggi dah jadi berapa? 7. 7. Betul. So dapat 7. So kita tulislah benda ni. Formula ni sangat penting. Mana datang 12, 6, 7 tu tak perlu nak bagi tahulah. Kita nampak dah sebenarnya 12 tu datang daripada 9 tambah 3, 6 datang daripada 3 tambah 3, 7 datang daripada 4 tambah 3. Okey, dan kita selesaikanlah 12 darab 6. Okey, kalau untuk yang ni kita kena congak. Mungkin kita tak boleh nak congak, 12 darab 6 tak kerti, buatlah bentuk lazim. Buat bentuk lazim kat tepi dia. So 12 darab 6. Siapa yang boleh congak teruslah congak. Tapi siapa yang tak boleh congak, buatlah bentuk lazim. Okey, so 12 darab 6. Selesaikan. Kemudian bila dapat jawapan, darab pula dengan nombor yang seterusnya iaitu nombor 7. Okey, cuba buat sendiri. Cikgu tak nak bagi jawapan. Lepas ni boleh cikgu bagi. Try buat dulu. Okey, lepas tu bagi tahu cikgu apa jawapan dia. Kelas try buat dulu 12 darab 6. Lepas tu dapat jawapan darab dengan 7. Siapa yang dah dapat jawapan bagi tahu cikgu berapa? Dapat tak kelas? Siapa nak bagi tahu jawapan? Ruknesh tak dapat ke? Syazwani? 104 cm padu. Berapa? 100? 504. 504. Okey, kita tengok betul ke tak betul. Okey. 2 darab 6, 12. So 2 di bawah, 1 di atas. Okey 1 darab 6, 6. Tambah 1, 7. So dapat 72 cm persegi dulu. Kemudian 72 ni baru nak darab dengan 7 pula. Okey. So 2 darab 7, 14. 4 di bawah, 1 di atas. 7 darab 7, 49. 49 tambah 1,
50. So jawapan dia dapat 504. So sama dengan cikgu Sama. Okay, sama bagus. So maknanya jawapan dia ialah 504 cm padu. Okay, so cikgu harap awak selesaikan dalam buku masing-masing. Salin dalam buku masing-masing. Okay, cikgu bagi masa dalam 1 minit lah sebab kita dah buat tadi kan. Okay, ada yang tak buat lagi tu, tolong buat lah. Kita nak jawab soalan nombor 2 pula. Okay, jadi isi padu baharu bagi bentuk kuboid yang kita dah tambah dia punya panjang tu ialah 504 cm padu. Nampaklah dia makin besar. Okay. Sebab kita tambah dia punya cm dia kan. So dia makin besar lah kotak tu. Kuboid tu. Ibu kena salin ke? Boleh. Kena salin lah. Memang kena salin pun. Okay. Soalan satu ni memang kena salin lah. Sebab nanti untuk soalan yang seterusnya kalau tak sempat awak kena buat sendirilah yang soalan tu Kalau tak faham, boleh tanya cikgu lah. Waktu offline tu. Nak tanya, nak make sure ke, nak tanya, nak hantar tugas ke, boleh hantar tugas kat cikgu. Cikgu nak tengok lah awak boleh buat macam mana. Nanti buka sekolah tu cikgu nak tengok buku masing-masing nak tengok lah awak buat macam mana. Okay, so dah selesai dah kat situ. Cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu harap awak... Cikgu sekejap. Belum? Okay. Cikgu padam yang atas dulu lah. Okay, dah Okay. So cikgu padam sebab kita nak cepat ni. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Okay, soalan yang kedua. Okay, tengok soalan yang kedua, muka surat yang kedua lah. Akan muka surat yang kedua. Okay, Rajah menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid. Bekas air lah ni. Okay. Air itu memenuhi 2/5 daripada isi padu penuh kuboid itu. Maksudnya dia penuh lah. Maksudnya dia dah meningkat tu sebanyak 2/5 daripada isi padu penuh kuboid itu. Kira isi padu air dalam sentimeter padu dalam bekas itu. Okay, so formula dia masih sama. Formula isi padu apa dia? Tadi kita dah belajar. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Seorang? Siapa yang nak jawab tu? Kan nak cikgu pilih? Cikgu nak share Adam Putra? Ada share Adam Putra? Ada cikgu ada. Okey, tolong bagi tahu cikgu Syekh Adam apa formula untuk isi padu baru tadi kita belajar? Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, betul. So kita tulis formulanya ialah panjang darab lebar darab tinggi ataupun V equals to P times L times 3 times T. Maksudnya panjang darab lebar darab tinggi. So sekarang ni kita nak kira isi padu. Sama juga Syekh Adam Putra nak minta tolong mana satu panjang. Mana satu panjang, ukuran panjang bagi air tu. Panjang 4. 4 tu bukan panjang. 6. Okey, betul. Lebar? Lebar 5. Betul. Tinggi? 4. Okey, betul. Okay, setakat tu kelas. Senang je kan? Benda ni senang je. Cuma kena kenal. Benda yang nampak panjang sikit tu dekat bawah, itulah panjang. Okey, yang pendek sikit, itu lebar. Yang naik ke atas, mestilah tinggi. Okey, so sekarang ni 6 darab 5 darab 4. Okey, so kita congak je. 6 darab 5 berapa? 30. 30 darab 4. Tak tahu buat tak untuk lazim. 30 darab 4. Okey, berapa? Selesai kan? 30 darab 4. 124. Kosong darab 4 kosong Danisha. Kosong darab 4 kosong. Bukan 4.
120. 100. Yes, 120. Okay, so jawapan dia ialah 120 cm padu. Maksudnya air tu dia ada 120 cm padu. Okay, air ada 120 cm padu. Okay, so sekarang kita pergi pada soalan yang kedua. Hitung tinggi dalam sentimeter bagi bekas itu. Okay, kalau tengok dekat sini, air tu hanya sampai 4 cm sahaja. So maknanya kalau cikgu buat gambar rajah lah, kita kena ingat tau, air itu memenuhi 2/5. 2/5. Jadi kalau untuk 2/5, dia punya gambar rajah dia seperti ini. Contohlah ni bekas dia kan. Lemak buruknya. Okay, tarik sampai ke bawah. Okay. Okay, kita kena bahagikan ni kepada 5 bahagian sebab dia 2/5 kan. So kita bahagikan kepada 5 bahagian. Allah. Sorry. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 bahagian. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya awak, 2/5 kita letak air selalunya dekat bawah ke dekat atas? Air akan berada di bawah ke atau berada di atas? Bawah. Bawah. So maknanya kita Bawah. nak kena lorik kat bawah lah kan? Cikgu nak tanya awak, air tu berapa bahagian? Berapa per 5? 2. So mana kita lorikkan 2 lah. 1 dan juga 2. Sorry lah cikgu buat ni buruk sikit. Okay, so maknanya dia sampai sini. Maksudnya air dia sampai sini je. Sebab tu kita panggil sebagai 2/5. Okay. Air dia dekat bawah. Mana ada air kat atas? Air mana tergapung, air mesti kat bawah. So maknanya sekarang ni, dia cakap, tadi kita kata air ni tinggi dia 4 cm. So maknanya dari bawah sampai ke sini yang cikgu guna merah ni 4 cm. Okay. 4 cm. Okay, sekarang ni soalan tanya, berapakah tinggi bekas tu? Tinggi tu bekas dia sampai sini. Sampai atas. Agak-agak dia yang warna kuning ni berapa cm? Warna merah ni 4 cm kan? So sekarang ni kita nak cari tinggi sampai atas. Agak-agak kita nak buat macam mana? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Cikgu dah buat gambar. Siapa boleh try? Kita dah buat 2/5. Okay. So kita dapat 2/5. Okay. 2/5 telah diisi air. So 2/5 diisi air tu tinggi dia 4 cm. Sekarang ni soalan cakap cari tinggi bekas tu sampai atas. Jadi yang warna kuning tu lah. Dari bawah sampai ke atas sekali. So berapa cm? Agak-agak siapa nak jawab? Siapa nak try? Macam nak cari yang warna kuning tu? Cubalah, bukan cikgu nak marah pun. Senyap je kalau cikgu ni. Suruh je. 130. 130? Tak, bukan cikgu tak suruh cari air. Cikgu kata, cikgu nak tanya yang dari bawah ni, kan, dari bawah ni sampai atas ni, sampai kuning ni, yang kuning ni dari bawah sampai atas berapa cm tinggi dia? 40 cm. 40 cm. Berapa? 6. 6. Ada yang cakap 20, ada yang cakap 6, ada yang cakap 10. 5. Okey, cikgu nak tanya, 5. Okey, cikgu nak tanya yang jawab 10 tu. Macam mana awak dapat 10? Ras, yang dapat 10 tu. Macam mana awak dapat 10 2 cm. Betul. Sekarang ni ada berapa bahagian? Ada 5 petak kan? Betul tak?
Okey, so maknanya dekat sini kita kena guna operasi bahagi dulu. Okey, kita akan guna operasi bahagi dulu. So kat sini 4 cm ni untuk 2 kotak. 2 kotak maksudnya 2 tinggi lah. 2 kotak ni maksudnya 4 cm. Jadi kita ambil lah 4 cm. Okey, kita bahagi dulu dengan 2. Kenapa cikgu kena bahagi dengan 2? Sebab kita nak cari satu bahagian. Ni, satu bahagian ni berapa? Sebab tu kita guna operasi bahagi. So kita ambil 4 cm bahagi 2. So 4 cm bahagi 2. 4 bahagi 2 berapa? 4 bahagi 2 berapa kelas? 8. 8 itu darab. 4 bahagi 2. 2. So maknanya dekat sini untuk satu bahagian ialah 2 bahagi 2 cm. Sekarang ni tinggi dia ada berapa kotak? 5. So kena darab dengan berapa? 5. Darab dengan 5. Okey, so 2 darab 5 berapa? 10. Tu cikgu kata tadi siapa yang jawab 10 tu betul. So jawapan dia ialah 10 cm. Maksudnya tinggi bekas tu ialah 10 cm. Dan yang warna kuning lah. Maksudnya dari bawah ni, yang cerita hitam kan ni, sampai atas ni, maksudnya tingginya ialah 10 cm. Sangat senang sebenarnya. Tapi awak tak faham Mungkin sebab awak tengok dalam komputer kot, awak macam blur sikit. Rasa kalau cikgu tunjuk guna depan, asal awak boleh faham. So maknanya dekat sini kita kena bahagi dulu. 4 cm tu bahagi dengan 2 dulu supaya kita dapat cari satu bahagian. Okey, kemudian dapat bahagi dengan 2 dapat satu bahagian, baru kita darab dengan 5 sebab dalam kotak, dalam bekas tu ada 5 bahagian. Sebab dia kata 2/5 kan. So bahagi dulu dengan 1, 2 dapat jawapan baru darab dengan 5. Okey, so selesai dah soalan nombor 2. So tolong salin. Cikgu bagi masa Cikgu tak accept. Cikgu dah accept dah. Ni. Ramai juga ni. Admit all. Okay, sorry. Sekejap Tadi ada yang baru masuk. Okey, yang baru masuk ni minta maaf sebab tadi cikgu tak tengok kat depan tu. Okey, cikgu dah accept dah yang baru masuk ni. Okey, so dah selesai dah soalan nombor 2. So boleh cikgu teruskan dengan soalan 3 tak? Boleh. Okey, so kita pergi pada soalan yang nombor 3. Okey, buka muka surat yang seterusnya lah. Soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Raja menunjukkan 2 buah kubus S dan T. Kena ingat, kubus tu maksudnya sepanjang dia sama, lebar dia sama. Okey, isi padu bagi kubus S, bagi kubus S ialah 343 cm. Okey, panjang sisi T ialah lebih 2 cm. Lebih operasi tambah. Lebih 2 cm daripada sisi kubus S. Memang kena tambah lah sebab T tu nampak lagi besar kan. S tu dia kecil. Okey, S tu dia kecil. So, T tu dia lagi besar. Bermaksud T tu dia kena tambah lagi 2 cm. Okey, so sekarang ni kita nak teka soalan nombor 1. Kira panjang dalam cm sisi kubus S. Okey, satu benda cikgu nak tanya awak. Kubus, semua sisi dia sama panjang ke tak sama panjang? Tak. Tak ke ya? Awak kenal tak kubus? Pernah tengok dadu tak? Pernah. Dadu sama panjang ke ataupun dia tak sama panjang?
Panjang. Kubus tu dia kan dadu. Awak pernah tengok ke dadu macam bentuk ni, macam huruf R ni? Cuba tengok huruf R. Tak. Pernah tengok ke kubus macam bentuk R? Tak. Apa ni, dadu mana pernah. So dadu dia mesti sama. Dadu tu sama dengan kubus lah. Kubus tu nama dia, nama bentuk tu. Dadu tu nama benda. Kubus tu adalah mempunyai bentuk yang sama panjang dia punya sisi dia. Jadi dekat sini kita guna formula. Dia cakap S, isi padu dia bagi tahu, iaitu 343. Dia bagi tahu. Tapi dia tak bagi tahu sisi. Panjang tak tahu, lebar tak tahu, tinggi pun tak tahu. Tapi semua tahu, iaitu 343. So kita buat dulu formula dia. Okay. Formula dia ialah V sama dengan panjang darab lebar darab tinggi sama dengan 343 sentimeter kuasa 3. Okey, untuk nak jawab soalan ni, dia suruh tanya sisi tu berapa? Maksudnya panjang dia berapa, lebar dia berapa, tinggi dia berapa. Tapi awak jangan risau sebab nombor dia adalah nombor yang sama. Sebab kubus adalah bentuk yang mempunyai sisi yang sama panjang. Tapi kita kena teka. Kita kena guna kaedah cuba jaya. Tahu tak cuba jaya? Tahu tak cuba jaya? Pernah tak dengar perkataan cuba jaya ni? Tak. Tak pernah. Cuba jaya tu maksudnya kita try in error. Cuba supaya dapat jawapan tu. Okey, sekarang ni kita cuba buat nombor 2 dulu. Kita anggaplah 2 ni sebagai panjang dia. So kita try buat 2 darab 2 darab 2. Cikgu cakap mesti pakai nombor yang sama. Sebab dia cakap nombor yang sama kerana sebab bentuk ini adalah bentuk kubus. Kubus mesti panjang dia, lebar dia, tinggi dia mesti sama. Tak boleh nombor yang tak sama. Jadi cikgu ambil lah 2 darab 2 darab 2. So kita guna kalkulator untuk nak tengoklah nak cepat kan. So 2 darab dengan 2 darab dengan 2, jawapan dia berapa? Jawapan dia berapa? Cikgu tulis kat depan ni. 8. So betul ke 343? Salah kan? So maknanya 2 ni tak betul. So mana kita tak boleh ambil 2. So sebenarnya yang 2 ni salah. So kita try nombor lain. Tu cikgu kata apa ni? Cikgu cakap tadi try in error. Try in error tu maksudnya kita cuba sampai jumpa jawapan dia. So sekarang ni kita try dengan nombor yang seterusnya, iaitu nombor 3 pula. Okey, nombor 3 ialah 3 darab 3 darab 3. Pakai nombor yang sama sebab kubus mempunyai sisi yang sama panjang. So kita try lah guna kalkulator. 3 darab 3 darab 3 sama dengan berapa? 27. 27. Sebab 3 darab 3 9. 9 darab 3 27. Okey, so 27. Betul ke jawapan dia kita ambil 3 darab 3 darab 3? Tak 3 darab 3 darab 3. Masih tak Masih tak boleh. Sebab baru 27. So kita nak cepat, kita nampak masih jauh lagi. Jadi kita ambil lah nombor yang besar sikit. Kita ambil nombor 6. Okey, kita ambil nombor 6 pula. Tadi kalau kita try nombor 4 ni rasa tak jumpa lagi ni. So kita jangan buang masa. Kita cuba ambil nombor yang lebih besar sikit. Okey, so kita ambil nombor yang lebih besar sebab kita tengok 3 darab 3 darab 3 masih 27. Maksudnya kecil sangat. So kita ambil nombor yang lebih besar, kita ambil 6. Tu kita panggil sebagai cuba jaya. Cuba jaya ni kita cuba dapat tak jawapan tu. So kita try dulu 6 darab 6 darab 6. Kita try. Okey, so kita gunakan kalkulator ataupun kita kira manual. 6 darab 6 darab 6. Berapa jawapan dia? 216. 216. Tapi nampak makin lama makin dekat dah kan? Nampak tak? Makin lama makin dekat dengan nombor yang kita nak.
So sekarang ni kita nak try nombor apa pula lepas ni? 6 darab 6 darab 6 masih tak betul. So kita nak pakai nombor apa pula? 7. Try. Kita try dengan nombor 7 pula. Sebab bila kita try dengan 6 darab 6 darab 6 masih tak betul. Masih dapat 216. 216 bukan jawapan yang kita nak. Kita nak 343. Jadi maknanya kita kena ubah, kita kena tukar. Kita kena try yang nombor lain pula. So saya try lah nombor lain. So saya try dengan nombor 7 pula. So kita try dengan nombor 7 Kita try 7 darab 7 darab 7. Okay, so kita selesaikan guna kalkulator ataupun kita congak biasa. So 7 darab 7 darab 7. Berapa jawapan dia? 343. So betul tak? Betul. Betul. Sama tak dengan jawapan yang kita nak? Sama kan? So bermaksud kubus ni sebenarnya panjang dia ialah berapa cm? 343 cm. Bukan, itu dia punya isi padu. So sebenarnya panjang dia berapa? Ya, sebenarnya ialah panjang, tulis kat situ. Panjang, dia tanya soalan cakap kira panjang, bukan kira isi padu. Awak jangan confuse. Soalan satu cakap kira panjang dalam cm sisi kubus S. Maksudnya panjang sisi, jawab soalan tau, jangan jawab soalan. Maksud cikgu awak jangan pergi tempat lain. Orang tanya panjang sisi, awak jawab soalan lain. So tak betul lah awak punya jawapan tu. Okay, orang tanya lain, awak jawab lain. So maksudnya kat sini panjang sisi kubus S ialah 7 cm. Tulis kat situ. S ialah 7 cm. Situ 7 cm. Okey, selesai dah soalan nombor 1. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 2 pula. Okey, soalan nombor 2. Hitung isi padu dalam sentimeter padu bagi kubus T. Tadi kita baca soalan, baca balik soalan, panjang sisi T ialah 2 cm lebih 2 cm daripada sisi kubus S. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Dia kata lebih 2 cm ni agak-agaknya apa maksud dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Lebih 2 cm agak-agak apa dia Baik, senyap je kalau cikgu hari ni. Kenapa senyap je? Selalu kan macam bising-bising sikit. Pagi kot ni, awak macam nak tidur je ni cepat. Sekarang soalan kata hitung isi padu. So kita guna formula yang sama. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Guna formula yang sama. Tapi masalahnya sekarang kita tak tahu panjang sisi sisi T tu berapa. Tapi dia cakap panjang sisi T lebih 2 cm. Jadi nak berapa sisi T punya panjang? 3. Siapa cakap tadi tu? Dan Cakaplah kuat sikit. Tak, okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Sisi S, sisi kubus S berapa tadi kita kira? 7. Sisi S berapa panjang dia? 7 cm. 7 cm. 7 cm. Panjang sisi T lebih 2 cm. Lebih tu operasi apa? Tambah. Tambah. Jadi 7 tambah 2 berapa? 9. 9. 9. Bermaksud sisi T ni, okey cikgu lukislah gambar T ni. T ni dia punya sisi dia dari bawah sampai ke atas ialah 9. Sebab T tu 2 cm lebih panjang. Lebih tu maksudnya lebih panjang lah.
Okay, so maknanya kita tukarlah daripada tadi 7, sekarang kita tukar jadi 9. 9 darab 9 darab 9. Kenapa cikgu ambil 9? Sebab kita nak kira T. T panjang dia 9, bukan 7. 7 tu S punya. Sebab tu cikgu ambil 9. Mana datangnya 9? 7 tambah 2. Kan dia kata lebih. Sekarang kita selesaikan. 9 darab 9 berapa? 9 darab 9, 81. So 81 darab dengan 9. Okey, betul Azim. Berapa? 81 darab 9. Ni ada duk main chatting ni. Tu yang duk tak fokus tu. Cuba tak payah sibuk dengan chatting tu. 729 cikgu. Berapa? 729. 9. Ya. Okey, kita selesai. 729 sebab 8 darab 9 ialah 72. Dapat jawapan. So 729 cm kuasa 3. Siap soalan nombor 32. Selesai. Ingat, panjang darab lebar, darab tinggi. Okay, so nanti untuk pelajaran pada hari akan datang pun cikgu rasa cikgu nak tambah lagi. Cikgu akan gunakan soalan yang sama. Okay, sebab cikgu rasa awak lemah sangat lah. Tak tahulah sama ada awak ni tak dengar ke ataupun tak nampak ke. Macam slow sangat respon. Cikgu tanya 7 tambah 2 berapa, semua senyap je. Takkan 7 tambah 2 pun tak reti. Kan? Jadi cikgu awak duk sibuk nak chatting tu. Janganlah main-main kat chatting tu. Nanti chatting lah. Kan sekarang kan ada Google Meet. Google Meet kita belajar lah. Google Meet. Chatting tu nantilah boleh chatting buka grup lain. Okay, dah selesai dah soalan nombor 3. Okay, cikgu nak pergi soalan nombor 4 pula. Lepas tu kita habis. Okay. Kita sambung soalan 5 dengan soalan 8 ni akan datang. Okay. Cikgu nak masuk topik lain tapi nampak macam awak macam tak pastilah. Nanti awak try buat soalan 5 dengan soalan 8. Sampai soalan 8, cuba try buat. Kemudian awak send gambar soalan 5 sampai 8 je kat cikgu. Okay. Screen awak tu lah ambil gambar kan. Hantar kat cikgu, cikgu nak tengok. Okay. Okay, kita pergi pada soalan yang keempat sebelum kita habiskan kelas kita pada pagi ni. Okay, soalan 4 Rajah terdiri daripada kuboid R dan kubus S. Kira luas. Dengar, luas bukan perimeter bukan perimeter, bukannya isi padu. Tadi kita belajar isi padu. Sekarang cikgu kata kira luas. Luas ialah panjang darab lebar saja, 2 saja. Panjang darab lebar. Kira luas dalam sentimeter padu persegi bagi permukaan yang berlorek. Okey, permukaan yang berlorek ni bentuk dia macam ni. Nampak kat tepi ni Okey, sebenarnya bentuk dia bukan macam ni. Sebab dia nampak dari depan tu nampak macam bentuk dia macam sengit. Tapi sebenarnya bentuk dia macam ni. Okey, sekejap cikgu tambah shape. Sebenarnya bentuk dia ialah seperti ini. Okey. Bentuk dia ialah seperti ini. Okey, bentuk dia sebenarnya macam ni. Kalau tengok dari tepi, memang nampak macam tu bentuk dia. Nampak macam pelik nampak macam kecil je. Tapi kalau tengok dari sebelah sini, kalau contoh kita tengok dari sebelah sini kan, dia akan bentuk segi 4 ni. So sekarang ni, kita kena tahu panjang dari sini, bawah ni sampai sini ialah 8 cm. Manakala panjang dari sini sampai ke sini ialah 4 cm. Mana datangnya? Datang daripada sini lah ni, nampak ni. Cikgu tunjuk ni semua nampak anak panah cikgu ni. Cikgu buat cursor ni. So dekat sini bawah ni 8. So bawah 8 lah. So dia naik atas, so dia naik atas 4. So 8 untuk panjang, 4 untuk lebar. Okey.
Biasanya panjang sikit sebenarnya, nampak macam pendek sikit, so kena panjang sikit lah. Sebab 8 tu mestilah lagi panjang kan. Okay. So dekat sini, sekejap cikgu rasa cikgu kena ubahlah gambar ni. Sebab macam tak logik. Kenapa cikgu panggil tak logik? Sebab kalau 8 mesti lagi panjang, dia mesti macam ni. Baru logik. So maknanya dekat sini, okay, so dekat sini ialah 8, bawah ni 8, baru logik. 8 cm, tingginya ialah 4. Ataupun dia punya lebar dia 4. Okay, soalan dia cakap apa? Kira luas dalam sentimeter persegi di permukaan berlorik. Permukaan berlorik yang inilah, yang tepi tu kan. So ni semua. Okay, macam nak cari luas, apa boleh bagi tahu cikgu, apa formula dia? Senang sangat. Siapa nak jawab? Luas apa dia? Darat lebar. Panjang darat lebar. So tulislah luas L ataupun A, huruf A lah. Okay. Luas kita dalam bahasa Inggeris kita panggil A. A ataupun luas, area sama dengan panjang darab lebar sahaja. Mana ada tinggi. Tinggi tu isi padu. So panjang dia 8, lebar dia 6. So 8 darab 6 berapa kelas? 8 darab 6. 8 darab 6 berapa? 48. 48. Okay, tu dia 4. Okay, tu dia 48. So jawapan dia 48 cm kuasa 2. Selesai. Untuk soalan 1. Dia nampak susah sikit sebab awak tengok bentuk dia nampak macam pelik. Sebenarnya bentuk tu tengok dari depan memang nampak macam tu. Cuba kalau awak tengok dari tepi. So dia akan jadi bentuk macam ni. Sini bawah dia 8, atas dia 4. Sebab dia tengok dari depan tu nampak macam pelik sikit. Kalau tengok dari tepi, bentuk dia akan jadi macam ni, yang warna coklat ni. Okay, soalan 2. Berapakah bilangan kubus S yang diperlukan untuk mengisi ke dalam kuboid R? Okay, yang ni agak susah sikit. Macam mana nak masukkan? Dia ada banyak sikit jalan kerja dia. Okay, pertama sekali, kita kena cari isi padu dulu. Okay. Isi padu kuboid R. So cikgu letak V R sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. So maknanya panjang dia 10 cm. Nampak ni 10. Lebar dia ialah 8. Tinggi dia ialah 4. So kita selesaikan 10 darab 8 darab 4. 10 darab 8, 80. 80 darab dengan 4. Kalau tak tahu, buat kat tepi. 320. Betul. Okey, 320 cm kuasa 3 padu Okey, itu adalah isi padu bagi bentuk VR. Bila dia nak masuk, dia mesti kena bahagi tau. Isi padu ni kena masuk dengan ni, dia kena masuk nak tanya berapa biji boleh masuk dalam tu. So maknanya kita kena cari isi padu S juga. So V S sama juga formula dia. Panjang darab lebar darab tinggi. Tapi isi padu untuk S perlu ukuran dia 2. So maknanya 2 darab 2 darab 2. So dapat 8. Sebab 2 darab 2 4. 4 darab 2 8. So dapatlah 8 cm kuasa 3. So sekarang ni bila dia kata berapa bilangan, bila dia cakap berapakah bilangan, sebenarnya dia tanya benda tu boleh masuk dalam tu berapa biji. Berapa biji kubus ni boleh dalam. Maksudnya kita nak tahu berapa biji, kita kena guna operasi bahagi.
Okey, kita bahagikan isi padu yang besar kepada isi padu yang kecil. So kita ambil lah 320 bahagi dengan 8. So 320 sentimeter kuasa 3 bahagi dengan 8. Mana datang 8 tu? Ni yang 8 cm kuasa 3 ni. Okay. So kita sayang 8 darab 4 32. Selesai. Turunkan kosong. 8 darab kosong, kosong. Habis. So maknanya boleh masuk 40 kubus. Maksudnya kubus S yang kecil ni, yang kecil K0 ni, boleh masuk dalam kuboid R ni sebanyak 40 muat dalam tu. So kita bahagikan 320 yang besar tu bagi dengan yang kecil tu. So kita dapat tahu sebenarnya boleh masuk kubus S tu sebanyak 40 kubus S. Selesai dah soalan nombor 4. Soalan agak susah sikit. Okey, kita guna operasi bahagi. Pertama sekali kita cari dulu luas dia, isi padu dia, panjang, darat lebar, darat tinggi untuk kuboid R. Kemudian kita cari isi padu kubus S, panjang, darat lebar, darat tinggi. Kemudian kita bahagikan. So dapatlah tahu sebenarnya kubus S yang boleh masuk dalam bekas tu ialah 40 biji. Okay, so kita dah habis dah untuk soalan 1 sampai soalan 4. Untuk soalan 5 dengan soalan 6 dan 7 dan 8 kita akan sambung pada hari Khamis ni. So maknanya awak settlekan je dulu soalan 1 sampai soalan 4 ni, buat kemas lah, salin depan lah boleh. Untuk soalan 5 dengan sampai soalan 8 ni awak tak perlu buat lagi lah sebab awak tak belajar lagi. Okay, kita akan buat sama-sama pada hari Khamis. Hari Khamis cikgu kena ulang balik lah sebab cikgu tengok awak macam lemah sangat soalan ni. Ataupun mungkin cikgu cek soalan yang, tapi soalan ni memang luas permukaan, cikgu tak mengajar lagi. Tak sempat. Sebab awak terlalu lambat untuk nak bagi respon kat cikgu. Cikgu macam anggap awak tak menguasai lagi lah. So kita kena bincang lagi. Soalan 5 dengan soalan 8 ni kita bincang pada hari Khamis ni. So maknanya awak settlekan sampai soalan 1 sampai soalan 4 je dulu. Okay, dan juga tolong buat yang games tu. Okay, yang games yang cikgu bagi tadi tu. So awak buka link yang cikgu bagi kejap lagi. Buka link ni. So awak cuba main. Awak kena faham konsep ni dulu. Macam mana nak dapat luas. So ingat luas ialah panjang, darat lebar. Perimeter ialah tambah semua. Tambah semua dekat luar ni. Contoh macam soalan ni macam dapat ni. Sebab ni 4 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maksudnya 12 unit untuk perimeter. Luas ialah 4 darat 2. Perimeter kena tambah. Ingat benda tu, konsep tu sangat, benda tu kena tahulah. Kena ada ingatan sikit kat situ. Okay, so nanti awak selesaikan soalan 1 sampai 4 yang kita bincang tu. Mana yang tak siap tu boleh tengok balik video yang cikgu bagi kejap lagi. Kemudian tolong screenshot benda ni dah siap, screenshot kat cikgu. Hantar personal kat cikgu lah. Okay, so kita nak tengok siapa yang boleh dapat markah bagus. Okay. Okay, so tu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita habis, cikgu nak ambil balik semula kehadiran. Okay, untuk kelas 6 Sakura, siapa yang baru masuk tadi? Cikgu nampak tadi. Saya Cuba tengok. Rabiatul. Lagi? Saya. Apa saya tu? Harisha. Farisha. Okay, lagi? Sebut nama. Sebut nama. Adam Akil. Lagi? Ada lagi tak? Nama tertinggal? Tak ada dah, habis Saya cikgu. Siapa saya tu? Anik. Danish. Anik. Okey, lagi? 6 Sakura, ada lagi nama yang tertinggal? Cuba cek balik. Cikgu dah. Yang berwarna tu maksudnya datanglah. Yang tak berwarna tu maksudnya tak datang. Okey, so tu saja Okey, terima kasih kepada kelas 6 Sakura yang datang. Okey, 6 Lavender pula.
Siapa nama yang tak bertanda lagi? Cikgu, saya Darnisha. Lagi? Ada lagi? 6 lavender ada lagi yang baru masuk? Tak ada dah? Habis So ni sajalah yang datang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang saja. Okey, so tahniah kepada murid yang datang ni. So maknanya untuk latihan awak, cikgu tak bagi latihan tambahan. Untuk soalan 5 dengan 8 tu, siapa yang boleh salin dulu. Okey, so maknanya hari Khamis ni awak dah tak nak salin dah. Salin je dulu. Soalan 5 sampai soalan 8, salin dulu dalam buku tulis masing-masing. So kalau rasa nak try buat, try lah. Tapi kalau tak reti, tak apa. Tapi try salin dulu. Yang penting salin dulu. Okay. Kemudian untuk soalan 1 sampai 4, tolong selesaikan. Boleh bincang dengan kawan mana yang tertinggal ke apa benda ke. Bincang dengan kawan masing-masing. Ambil gambar ke. Mungkin ada yang laju salin kan. Screen. Awak kena pandai berkolaborasi. Okay. Kalau contoh awak tak sempat nak salin. Tak sempat nak siap ke atau tak faham ke. Nak tanya cikgu segan. Tanya kawan-kawan. Kau ada sempat tak Cikgu Asmawi buat tadi, ada sempat salin tak? Sempat. So ambil lah gambar. Gunakan telefon tu untuk benda yang betul. Jangan guna benda merepek-repek ni. Tengok duk marah-marah lah ni. Apa benda ni duk baca ni. Cikgu dah tutup komen baru tak ada orang nak bagi ni. Panik koyak lah. Apa benda ni? Korang ni. Kang kena rotan ni kan. Okay, so cikgu tak nak macam ni lah lepas ni. Tak mau gunakan chat ni untuk benda-benda merepek. Okay, gunakan untuk pelajaran. Kalau nak tanya ke tak faham ke, tak nampak ke, baru boleh guna. Okay, so kita jumpa hari Khamis ni. Tolong buat yang games tu, hantar kat cikgu Okay, so tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa hari Khamis.